Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif dan ini Buletin Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita mulakan dengan perkembangan utama jam ini. Saya nak bawa cerita kepada cerita normal baharu yang Astro Awani telah bawakan sejak sekian lama. Apabila kita bercakap tentang normal baharu ini, kita bukan sahaja bercakap tentang keadaan kehidupan kita sebagai rakyat, tapi juga bagaimanakah perniagaan yang berdepan dengan detik kesukaran pada ketika ini. Untuk rekod, 546,600 orang menjadi penganggur pada Mac dan keseluruhannya 2.7 juta pekerja dikhawatiri akan hilang pekerjaan. Justru kunci kepada usaha untuk mengekang lebih banyak pekerjaan dikurangkan ialah dengan memastikan survival operasi syarikat tersebut. Antara industri yang masih mampu bertahan ialah industri hijau apabila ramai melihat sektor berkenaan sebagai peluang penjanaan ekonomi baharu. Dan bersedia melalui Skype pada ketika ini Nur Syahiwan Ismail untuk mengupas lebih lanjut isu ini. Beliau merupakan pengasas Sukrok Solar. Assalamualaikum Nur Syahiwan, terima kasih bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita bercakap tentang latar ekonomi ataupun perniagaan di Malaysia ini, kebanyakannya PKS dan kebanyakannya berada dalam industri tradisional. Bagaimanakah untuk kita mempelajari ataupun apakah kita melihat survival industri hijau itu yang boleh dipraktikkan oleh kebanyakan perniagaan usahawan di Malaysia ini meskipun mereka berada di industri yang luar daripada industri hijau supaya pembuangan pekerja ini tidak dapat ataupun dapat dikurangkan, diminimumkan dan mereka juga mempunyai survival rate yang tinggi. Bagaimanakah ini boleh dilakukan? Terima kasih atas jemputan. Pertama sekali dari segi survival, bagi kami di industri teknologi hijau, pada saya sangatlah penting cuba masih kekal dalam pasaran yang sama. Dalam erti kata lain, jangan mudah melatah. Kita perlu lihat perkembangan pasaran ini dan juga dari segi permintaan. Cuma operasinya mungkin berbeza mengikut keperluan pasca pandemik ini. Dan yang kedua paling penting sekali juga perlu kurangkan kos operasi. Seperti yang kita tahu selama ni ada kerja rupanya boleh dibuat daripada rumah yang boleh dibuat secara lebih fleksibel dan dapat mengurangkan kos operasi perniagaan itu sendiri supaya lebihan perbelanjaan ini boleh digunakan untuk mengembangkan atau menerokai pasaran ataupun produk yang baru. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali juga dari segi pendigitalan perniagaan. Mahu tidak mahu perniagaan semua mesti ada platform digital supaya bakal pelanggan boleh mencari perniagaan produk tersebut dan kita perlu maksimumkan dari segi operasi digital ni darilah pertanyaan yang pertama sehinggalah pembelian. Kalau boleh kita perlu digitalkan sehingga penghantaran produk itu sendiri. Macam kami di bidang tenaga solar, pada waktu kini pakar pelanggan kami berikan maklumat mengenai luas bumbung, keperluan tenaga dan sebagainya. Kami buat konfigurasi sistem itu secara digital. Hanya pertemuan fizikal hanyalah bila kami pergi untuk pasang sistem tenaga solar itu sendiri. Sebab kami seboleh-bolehnya memaksimumkan proses pendigitalan melalui komunikasi. Okey, Nur Syahiwan, pendigitalan ini bukan perkara yang baharu, dah lama kita katakan, tapi dalam keadaan tertekan pada ketika ini, kita lihat ketika PKP dilaksanakan, ramai ataupun banyak perniagaan ini sudah mula memindahkan operasi mereka menggunakan adaptasi teknologi lebih tinggi. Tapi pada masa yang sama, realitinya kita melihat PKS ini sebahagian besar tidak pun mempunyai website sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat adakah penyelesaian kepada adaptasi teknologi itu perlu lebih banyak disediakan oleh syarikat-syarikat berkaitan supaya mudah untuk PKS sebagai contoh mengambil maklum bahawa ada penyelesaian dalam pasaran yang boleh mereka langgan sebagai contoh. Lebih mudahlah kerja mereka. Adakah perkara ini banyak di pasaran ataupun perlu ditambah lagi? Okey, secara konvensionalnya mungkin memang perlulah kita ada laman web, kena ada syarikat yang khusus menjaga kita punya penampilan digital. Tapi pada waktu sekarang saya rasa pengusaha-pengusaha itu sendiri bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan perkembangan perniagaan dapat diakses melalui digital. Dan cara yang terbaik adalah social media itu sendiri. Dan media sosial ini adalah percuma dan boleh dilakukan dengan kerap oleh pengusaha itu sendiri. Asalkan bila bakal pelanggan cuba mencari produk tersebut, ini adalah tanggungjawab pengusaha supaya mereka ada di dalam talian ataupun di alam virtual. Bila bakal pelanggan cuba cari, mereka mesti ada di sana. Daripada situ baru kita akan mulakan dari segi urusan logistik, penghantaran produk dan sebagainya.
Okey, kebanyakan syarikat ini mempunyai pekerja yang mungkin ada sejumlah mereka itu sudah biasa menjalankan pekerjaan mereka secara tradisional, ya, menggunakan fizikal, buku dan sebagainya. Dan apabila untuk berpindah kepada teknologi yang lebih canggih itu, ada kalanya latihan itu, kepakaran itu perlu diturunkan kepada pekerja. Bagaimanakah dalam tempoh yang sukar ini, syarikat perlu memastikan bahawa tenaga kerja sedia ada ini untuk mengelakkan mereka dibuang, mereka perlu dilatih untuk menjadi pakar dalam penggunaan teknologi terkini. Bagaimana untuk mengeimbangi perkara ini? Okay, dari segi kita mengurangkan risiko lah pemberhentian pekerja ini, kata kunci di sini adalah flexibility. Para majikan boleh memberikan flexibility dari segi bagaimana pekerja mereka ingin melengkapkan tugasan tersebut, bagaimana dan bila. Saya percaya bila diberi ruang dan juga authority pada mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut, kita akan jumpa kreativiti dan inovasi baru daripada pekerja ini. Kerana mereka yang selama ini menguruskan sesuatu tugas itu, apabila kita cakap, okey, mungkin kita tak boleh jumpa secara fizikal, perlu melalui WhatsApp, digital, komunikasi dan sebagainya, percayalah, para pekerja ini akan ada jalan penyelesaiannya. Dan perkara lain, bila kita beri flexibility, kita pun faham sekarang mungkin ada syarikat perlu kurangkan kos dari segi termasuklah gaji. Bila kita beri lebih pada flexibility masa kepada pekerja, mereka boleh menggunakan masa dan ruang ini untuk urusan lain seperti menjaga anak di rumah ataupun membuat kerja sampingan. Dengan ini kita dapat mengekalkan mereka pada pekerjaan yang sedia ada dan mereka juga boleh meneruskan survivability sebagai seorang ahli keluarga, tak kisahlah mak ayah, isteri ataupun suami. Ya, Nur Syahriwan, secara ringkasnya, kalau kita lihat sebelum ini, industri-industri utama yang menjadi anchor, peneraju dalam ekonomi kita ini berdepan kesukaran pada ketika ini. Dan pada masa yang sama kita melihat industri hijau ini, bagaimana untuk kita menjadikan industri hijau ini sepatutnya adalah antara anchor kepada pertumbuhan ekonomi bergerak ke hadapan? Betul. Sekarang sektor hijau sekarang bukan lagi pilihan, dia adalah keperluan. Bila kita sebut sektor hijau, dia sangat berkait rapat dengan kemandirian, kelestarian. Kita termasuklah food security, energy security. Pada waktu inilah mula perspektif baru dibuka untuk teknologi hijau. So daripada peluang ini, kita perlu gunakan supaya menunjukkan teknologi hijau ini adalah penyelesaian yang untuk jangka masa yang panjang. Sepatutnya kita perlu menerokai teknologi dan pilihan teknologi hijau ini sebelum berlakunya pandemik dan juga wabak ataupun malapetaka supaya kita boleh orang kata self-sustain lah, boleh berdiri dengan sendirinya tanpa jika kita tengok industri-industri besar yang terganggu akibat pandemik ini. Ya. Okey, terima kasih Nur Syahriwan Ismail yang merupakan pengasas Sukrot Solar berkongsi tentang bagaimanakah strateginya untuk industri hijau ini yang boleh dicontohi industri lain dalam tempoh yang sukar ini. Yang paling penting sekali adalah bergerak ke hadapan bagaimanakah industri hijau ini sepatutnya diangkat menjadi antara anchor supaya apabila berdepan lagi kesukaran seperti ini, ekonomi Malaysia mampu self-sustain. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.